يا طيبة يا طيبة يا دواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Saya amat hormati pengarah urusan Amanah Raya Encik Adnan bin Yusuf, seterusnya barisan kepimpinan dan saf utama Amanah Raya, tak lupa para pekerja, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Saya mulakan ceramah ini dengan satu ayat Al-Quran Karim. Allah berfirman, wallazina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka itu dengan amanah-amanah mereka dan perjanjian mereka, mereka amat-amat meraihkannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat kita tadi terangkan makna amanah. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada satu kaedah. Kaedah setiap huruf atau kalimah itu dia ada mushtaqnya. Mushtaq ini maknanya dia diambil daripada kalimah apa. Kita tengok kalimah tentang amanah ni semuanya baik-baik belaka. Bermula daripada amanah kepada aman kepada iman. Artinya mushtaq dia daripada huruf alif minum. Makanya Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman kalau orang tak ada amanah. Apa maksud? Maksudnya orang yang ada amanah ni ghalibnya dia telah dikukuhkan dengan iman, baru dia datang amanah. Orang yang ada amanah ini natijahnya dia aman. Saya berapa kali SPRM datang ke pejabat, dia datang dengan baju-baju SPRM, tapi dia faham bila dia datang, dia awal-awal lagi bagi tahu bukan nak siasat Datuk, nak jemput ceramah. Kata okey. 2-3 minggu lepas dia jemput saya ke SPRM. Hari yang dijemput tu adalah beberapa VVIP yang kena panggil. Saya sudah ceramah, makan, semaya 1:30. Nak turun tu saya tengok kameraman ramai sangat, penuh wartawan reporter. Kereta saya pula parking depan. Dia ambil gambar sebab kereta saya ni ada tulis Mufti Wilayah Persatuan, Popa. Saya lalu ke depan pun ambil gambar juga. Saya pun kata, tuan-tuan, saya datang ni bukan kena soal siasat. Saya datang ni pergi ceramah. Okeylah tu saja, ambil juga. Tuan-tuan nak ceritanya bahawa benar, kalau orang tak amanah, dia jadi takut, dia jadi bimbang. Tapi kita kalau nak siasat apa benda aku kisahnya. Ini pentingnya amanah, tuan-tuan. Amanah ini adalah isu kemanusiaan. Manusia amanah. Maknanya manusia yang tidak amanah, hakikatnya dia keluar daripada manusiawi yang diiktiraf oleh Tuhan. Maknanya dalam bahasa yang kasar, manusia itu sifatnya dua perkara, zalim lagi jahil. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, yakni Allah, bentangkan amanah, offer amanah khilafah di muka bumi kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Tapi mereka mohon maaf kepada Tuhan, tak mampu. Tapi yang sanggupnya bernama manusia. Sifat manusia itu amat zalim lagi amat jahil. Amanah ni dia lain, tuan-tuan. Cabarannya cukup besar. Sebab itu majlis macam hari ni bagi saya adalah amat baik. Kita kalau boleh sifat amanah ini kita jelmakan dalam kehidupan kita. Bila kita ada amanah, maka dengan sendirinya kesannya cukup baik. Tapi bila kita hilangkan amanah, maka segala yang baik itu tak ada dalam diri kita. Hidup jadi ungsing, jadi susah hati, jadi tak tenang. Seolah-olah sinar bahagia kita tak nampak. Tapi orang yang amanah dan orang yang baik ni, ujian pun dia rasa seronok. Dia tak rasa apa. Dia rasa relax, dia rasa okey. Sebab dia orang yang menunaikan amanah. Tuan-tuan, amanah ni kepada siapa? Sebut saja nama manusia amanah. Sama ada kepada Tuhan, sama ada kepada manusia, hatta kepada diri kita sendiri. Dan biasanya amanah ini akan terkait kepada apa yang kita telah ditermakan dalam perjanjian, khususnya pekerjaan kita. Saya offer awak gaji sekian-sekian, awak akan dapat kenaikannya, awak akan diberi gaji, awak mesti diikuti dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tiba-tiba masalah tersebut kita tak dapat tunaikannya, maka akhirnya amanah tersebut akan luntur, lunyai dan banyak perkara tak baik. Kesan kita tak nak laksana amanah ni, nombor satu sekali yang kita nampak, produktiviti kurang. Yang kita nampak, suasana akan jadi muram. Yang kita nampak, dia akan jadi lambat. Yang sepatut boleh siap sekian-sekian, akan berlaku penangguhan demi penangguhan, dan mula dah kelemahan demi kelemahan terzahir dan akhirnya lesu. Sebab itu amanah ni penting. Kerja, kita tengok, kita masuk pukul berapa, kita balik pukul berapa. Kadang-kadang kita rasa tak apa, setengah jam je. Tapi setengah jam itu dikumpul selama 25 tahun kita kerja, maka telah membentuk berapa hari, berapa bulan. Begitu juga kadang-kadang tindakan-tindakan kita yang begitu perlahan, akhirnya menyebabkan banyak isu-isu berlambakan. Satu hari Dr. Sadler, pakar kaunseling yang terkenal, dia kaunselor lah, datang seorang lelaki nak minta kaunseling daripadanya, buat appointment. Sampai giliran lelaki ni pun duduk cakap dengan dia. Baru nak mula bunyi sepatah dua, bunyi telefon. Dulu tak ada handset, pakai telefon meja. Dia pun ambil, dia pun jawab, okey, saya akan jawab sekarang. Terus dia jawab. Dia mari duduk, tengah bercakap, bunyi telefon kali kedua. Dia kata, okey, saya telegram sekarang. Terus dia telegram. Sampai ketiga, okey, saya hantar dispatch sekarang. Dia pun hantar dispatch tu. Akhir sekali dia kata, kat orang ni, saudara, saya jumpukan awak sekarang. Kata kawan ni, yang juga menjadi customer, klien ni, dia kata, tuan, masalah saya sudah selesai dah. Tuan doktor, masalah saya sudah selesai dah. Kawan ni kata, biar betul. Tak ada apa-apa pun lagi, baru mukaddimah pun tak habis lagi. Kata dia, tak, sudah. Jawab Dr. Sadler,
Benar-benar, kata dia. Cuma ada satu dua perkara saja lagi. Apa dia? Boleh tak saya masuk dalam bilik tuan doktor? Kawan dia kata, dipersilakan. Pergi masuk bilik dia, tengok. Dia tengok sekejap. Kemudian dia pun minta izin pulang. Selepas beberapa minggu, dia telefon tuan doktor Sadler. Tuan doktor, saya yang datang hari tu yang tak selesai tu. Jadi saya nak buat appointment sekali lagi. Cuma kali ni saya tak nak appointment dalam bilik. Saya nak ajak makan. Saya nak pergi ke mana-mana kedai, restoran atau apa. Saya nak ajak berbual dengan tuan doktor. Tuan doktor kata okey. Bila set tarikh, dia pun pergi. Dia tanya tuan doktor Sadler, tuan doktor tahu tak siapa saya? Tak. Saya adalah GM besar syarikat teknokrat yang dianggap sebagai syarikat konglomerat yang terbesar di Amerika. Begitulah kata silap. Hebat orang ni. Saya datang kat tuan doktor sebab saya ni bos, big boss. Meja saya besar. Bos takkan meja kecil, bos meja besar. Jadi fail yang datang kat saya ni banyak ni penuh atas meja. Mana kalau Alung mari dia boleh sembunyi belakang. Banyaknya. Akhirnya saya tak muat meja. Saya beli satu lagi meja, letak penuh juga fail. Akhirnya penuh cukup. Saya tak tahu penyelesaian, saya buntu. Tapinya tuan doktor, bila saya pergi tengok cara doktor, saya dapat satu idea. Ideanya disimpulkan dengan sepatah ataupun dua patah perkataan. Jangan bertangguh. Itu je. Jangan bertangguh. Apa saya buat? Saya balik. Saya mana-mana file yang expired saya buang, mana-mana yang patut jawab, mana-mana yang patut sisi-sisi, hak mana out, hak mana in, hak mana kena hantar, selesai semua. Kemudian saya rasa tenang. Saya belajar daripada tuan doktor. Pertama sekali saya tengok cara tuan doktor jawab. Dia orang ni tuan-tuan, bahasa yang dia bahasakan itu sebagai alamat keadaan diri dia sendiri. Dia ni kita boleh kenal manusia ni daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi kita kenal manusia ni orang belah mana. Contoh, anak kita umur 7 tahun, 6 tahun. Kita tahu dah anak kita ni layak jadi pemimpin atau jadi pengikut. Dia layak jadi pemimpin atau dia jadi pengundi je. Kita kenal dia. Kenalnya mudah. Pertama kalau anak kita cakap, "Mak, abang nak ikut siapa ni?" Dia guna kalimah nak ikut. Maknanya dia pengikut. Tapi kalau anak ni yang hebat, dia akan kata kepada mak dia, "Mak, siapa nak ikut abang ni?" Tengok siapa yang nak ikut abang. Siapa yang nak ikut abang ni? Maknanya orang lain akan ikut dia. Maka di situ dia ni macam pemimpin. Masa kecil saja tahu dah. Makanya bila saya tengok, masuk pula bilik tuan doktor, saya nak mengesahkan lagi sama ada doktor ni jenis cakap saja ataupun tak. Saya tengok atas meja tuan doktor ni bersih. Orang kerja atas meja dia bertambung fail. Kadang-kadang 4 bulan setengah ada ni. Patut kena jawab dah. Tapi sekarang ni tak ada. Maknanya doktor tak tangguh. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dr. Sadler ini telah terwujud dalam Islam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sahabatnya yang bernama Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab anak Sayyidina Umar. Dia ibarat atuk dengan cucu. Nabi ni ibarat atuk, Abdullah bin Umar ni cucu. Umur Nabi 50-an nak masuk 60-an, umur Abdullah masa tu baru 13-14 tahun. Jadi beza tu jauhlah sikit. Abdullah bin Umar menyatakan bahawa Rasulullah SAW pegang bahu dia. Pegang bahu dan tengok mata dia.
Ini dari segi kaedah pedagogi pengajaran, dia bukan semata-mata kita perlu mengajar dengan menyampaikan maklumat, transfer information, tapi di sana ada namanya high touch, bukan high tech sahaja. Jadi sentuhan kejiwaan ini dia berbeza. Bila sentuh, Nabi tengok, nampak dia punya eye contact, body language yang difahami. Akhirnya Nabi cakap seorang budak ini, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Nabi cakap. Nasihat Nabi tidak berlaku kepada mana-mana ibu bapa kepada anak. Ibu bapa kalau nasihat anak, dia kata, mak, mu belajar bersungguh, senang, mu jadi orang besar nanti, mu berjaya, mu boleh beli kereta besar, mu boleh beli rumah besar, mu senang, gaji besar, tak payah berhutang. Dia akan sebut satu. Itu manusia biasa. Tapi Nabi bila dia nasihat, dia beyond dunia kepada akhirat. Nabi bila dia nasihat, dia bagi tahu, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Apa makna? Maknanya kita pergilah merantau kat mana, kita niat nak balik tempat kita. Kita musafirlah kat mana, kita niat nak balik. Tak jauhlah mak kita duduk di Kuala Berang, duduk di Grip, duduk di Yang Kedah, duduk di Kota Tinggi. Mari kat rumah kita, saya kita di bandar KL ni. Mari rumah kita, sampai ke LIA, kita sambut dia. Nombor satu dia tanya kita, mak, tiket balik mak beli dah? La ilaha illallah. Mak rumah tak siapa lagi. Dalam kereta tanya pula, bila nak beli mak? Tanya. Kita belilah mak. Nak siapa rumah tanya lagi, mak, ingat mak beli tiket mak? Kita tanya, mak duk sebut rumah sangat ni ada apa? Tak lah, tinggal ayang. Teringat ayang. Sebab anak-anak lepas semua dah. Teringat ayang. Ayam berapa ekor mak? 3 ekor. Tu ayam kapung kaya daging. 3 ekor. Kita ingat 13,000 ekor. Dah 3 ekor. Lepas tu ada itik 100 ekor. Kata gini lah mak, pada tepi rumah tu kita bagi dah duit 50 riyal, suruh beri makan jagung ayam. Dah nak balik. Kenapa? Sebab mak walaupun rumah kita, dia rasa dia musafir, dia nak balik. Itu nak gambarkan kepada kita bahawa dalam hidup kita ni, kita tak boleh menganggap seperti itu. Sebab kita ni adalah manusia yang pemegang amanah, yang ada misi dia, ada tugasan dia, ada matlamat dia. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, apabila dia sampaikan hadis ini kepada para sahabat dan juga tabi'in, murid-muridnya selepas itu, dia selalu menyatakan, selepas dia baca hadis Nabi ni, dia akan kata apa? Tengok cara dia faham, apa resolusi yang dia dapat ambil, apa conclusion yang dia dapat ambil daripada hadis Nabi. Dia kata, iza amsayta fala tantaziris sabah, wa iza asbahta fala tantaziril masa, wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu waktu petang, jangan bertangguh waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh waktu petang. Kenapa? Kita petang ni, kita patut boleh saing sekejap je. Contoh sajalah, kadang-kadang ada tauliah nak saing dalam 100 muka surat, 100 tauliah. Saya akan ambil masa setiap saing satu tu tak sampai pun 3 saat. 1, 2, proses 3 saat. Kalau 100 baru 300 saat. 300 saat bermakna lebih kurang dalam berapa minit? Kalau 60 saat 1 minit, maknanya 6 kali 4, 6 kali 5, baru 5 minit selesai. Tapi kalau saya kata, tak apa lah, panjang esok pagi-pagi semangat, balik rumah, duduk dengan anak, isteri,
tiba-tiba dengar anak aksiden, contoh. Pagi esok terus berubah dah, nak hantar hospital dulu. Hak kata nak pagi. Jadi di situ kita akan lari dah bajet. Kadang-kadang terlupa. Itu kita tak masuk kalau kita sakit pula. Kita MC pula. Zaman sekarang kalau mesyuarat apa berlaku? Tanyalah mana-mana pegawai kerajaan. Saya ingat amanah raya pun sama. Dia ada meeting namanya urgent. Urgent sama, tak ada tak urgent. Urgent sama, meeting. Jadi rupa-rupanya kita ni kalau kaki meeting, kita selalu meeting. Dok meeting, pah meeting, bagus meeting. Tapi saya ingat kena buat kitab, satu buku tajuknya Sifat Meeting tu. Saya tak faham bab meeting ni tuan-tuan. Tapi bila saya berada dalam satu kedudukan, saya selalu meeting. Saya jadi mufti daripada 2014 sampailah sekarang meeting. Cuma daripada dulu lagi perangai saya kalau meeting cepat. Saya tak suka lama-lama. Kalau lama letih saya, orang mari ramai. Susah kita. Kita pula jadi mengatuklah, nak tidurlah, ada hal-hal peribadi, nak pergi ceramah di amanah raya lah contohnya. Jadi tuan-tuan, nak jadi ke cerita tahun ni, bila berlaku peralihan kerajaan, PH naik, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri Malaysia. Salah satu perkara yang sebelum pada ni saya tak dapat, iaitu meeting bersama Perdana Menteri. Kalau biasanya, kalau hari tak kerja, kalau hari tak ada parlimen, tak ada parlimen bersidang, kita akan meeting pukul pada hari Rabu petang. Dia panggil post kabinet. Kalau hari parlimen biasanya hari Jumaat petang, macam esok petang. Biasanya, kecuali ada sebab tertentu, macam esok mungkin tak ada sebab Tun Mahathir berada di Singapura sekarang. Ni kalau ghalibnya ada, macam minggu lepas ada. Tuan-tuan, saya meeting dengan saya tengok terkejut. Duduk meeting ke 4:30 sudah dah. Kata bagus ni. Keputusan tu sampai 40 putusan. Dia baca je. Kita akan menubuhkan tabun harapan. Kita akan sidang parlimen pada biang. Kerajaan bersetuju supaya menarik balik tentera daripada negara lain, dasar tak campur tangan. Kita konsisten sokong dia. Sedap. Awak tanya, tabung harapan macam mana, boleh tak mengikut anekmen? Ketua Audit Negara turun jawab. Semua first hand, maklumat tu ada. Ketua Audit kata mengikut fasa sekian dalam perlembagaan bagian dibolehkan gini. Okey. Parlimen boleh bersidang tak gini? Okey. Parlimen sebut artikel berapa? Sebutlah. Mengikut peraturan mesyuarat gini. Jadi dia orang panggil taklah, minta maaf lah tu, hamba tak tahu, tak ingat. Tahu kala, tak ada gitu kalau macam tu. Jadi meeting tu sedap. Susah. Saya kata betul juga. Bila saya naik apa-apa pun meeting sekejap je lah. Paling lama pun sejam, setengah tu kali isu banyak benar lah, 2 jam tu. Tapi biasanya setengah jam. Ceramah pun saya cakap dah dengan bos tadi. Minta pendek sikit tu. Sebenarnya saya ada sebab lain, ada daripada Ummul Qura Mekah nak datang ke 4:30. Lepas tu ada pula daripada Pondok Modern nak datang. Lepas tu pula nak pergi ni. Ada je. Tapi tak apa, yang pentingnya sampai maksud. Nombor 1, tuan-tuan, amanah. Amanah ni perkara yang paling parah sekali ialah apa sebab? Yang paling parah sekali apabila kita digugat. Setiap kita ni ada sifat amanah. Tapi amanah dia akan cair bila dia digugat. Saya forum dengan wakil SPRM. Dia kata orang yang nak meresyuah, nak terima riswah pun tak nak terima riswah. Satu hari datang bos temu dengan seorang yang pemegang amanah ataupun kuasa. Orang ni cakap, tuan, kami nak begini. Kawan ni marah.
Dia pun ambil satu cek, dia bagi. Cek yang dibagi tu sifatnya cek kosong. Maknanya tulislah berapa muka. Kawan ni marah, kadang-kadang maki hamu, bahasa kasar. Apa benda ni kau ni tak? Sebab dia punya kekuatan yang kuat. Tapi cek tu dia taklah koyak, dia tinggal dengan diri tu je lah, kosong. Orang yang kena marah, kena maki hamu ni senyap, tak apalah tuan, fikir semula lah akan datang kot. Sudah kawan tu turun, hati dia pun rasa susah bernafas kerana amarahnya. Tiba-tiba bini dia telefon, bang, oh ada apa yang Allah bang, berat apa pula? Ayah masuk IJM bang. Allah, adik-beradik 5, tapi hak lain yang layang jual kelapa sawit, orang getah. Dia seorang je mana kaya, hak besar sikit lah. Dia seorang je hak ada pangkat. Bang, emergency, kita kena balik, kena pergi IJM. Dia tak nampak orang lain dah, nampak dia je. Berapa? Kasa 3 orang. 3 orang berapa? Kena 80. Allah. Dalam bank sendiri pun ada 68. Tak cukup lagi berapa. Ni isteri duduk desak ni, naik dalam kereta nengung. Sebab itu ramai tu lelaki mati awal pada bini sebab masalah bini tu desak. Kita tak sedar. Kadang-kadang ialah bahasa kasar kata pembunuh, orang tak panggil lah pembunuh, tapi maknanya kesal. Ni nampak je muka tu, ni stres semua ni nampak ni. Hak ni pun stres lagi sebenarnya. Stres tuan-tuan. Hidup kita tak rasa, kita tak sedar. Mari mikir. Ai tak jadi ni, nampak tak jadi. Akhirnya apa berlaku? Mari buah jahat. Saudara nak warok macam mana kau? Saudara pun bukan Abu Bakar umur. Saudara bukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan Nabi kita ni orang. Kalau silap pun taubat lah, istighfar. Saudara, kalau warok ni tak selesai tu, dia mari. Ini apa berlaku? Kita pun mikir. Balik rumah bini pun serang sekali lagi. Macam mana nak 80,000 tu bang? Allah, nak marah tak boleh. Sebab 3 hari lepas bergaduh dah. Nak bergaduh pula susah, capur pula. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Akhirnya dia pun terpaksa mengalah. Masa itulah dia mula. Dan bila kali pertama terlepas, dia datang pula ketagih kali kedua, datang pula kali ketiga. Itulah permulaan rasuah, permulaan hilangnya amanah. Kita tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Kita kena ajar. Harta ni dalam istilah Islam, dia ada satu bab yang tak ada dalam kamus mana-mana ekonomi barat dan timur, walaupun mereka pakai. Namanya barakah. Barakatul mal. Sikit yang kita dapat berkah. Tapi ada orang banyak dapat tapi tak berkah. Contoh, kita kaji tengok dok, dalam setiap tahun adalah kisah 10-15 kali kisah ibu bapa yang misali. Ada orang tu anak 10, tapi 10 masih mesti. Abah kerja nak kereta, mak suri rumah. Rumah sendiri pun duduk pun tak boleh menopak-menopak. Perlahan-lahan je lah kita akan jadi terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak ubah sikit cara ceramah saya. Sebab saya tak naklah saya ceramah saja, nanti tuan-tuan jadikan ceramah saya ni untuk mengulik mata tuan-tuan tidur pula. Jadi kita buka 2 hala.
Tuan-tuan tanyalah apa soalan, saya jawab. Kalau saya tak jawab, saya jawab wallahu alam, saya akan buat kajian. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri Dr. Mufti. Nama saya Syafiq. Pertanyaan saya, bagaimana kita nak bertaubat daripada satu dosa dan amanah yang telah kita khianati pada masa yang lepas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Antara rahmatnya Allah pada kita adalah kita diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah. Dan taubat kepada Allah ini menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wat-taubatu tajubbu ma qablaha." Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dan Nabi bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang tak ada dosa. Taubat ini, yang pertama sekali kita merasa sesal yang amat. Yang keduanya, kita meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita tidak lagi bercita-cita untuk melakukan semula. Yang keempat, kita menggunakan bahasa istighfar dan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang keenam, jika sekiranya hak Allah, maka wajib kita qada. Sembahyang, puasa, zakat, qada balik. Yang ketujuh, kalau hak manusia, maka ada dua. Pertama, kita bagi balik, kita minta halal dan kita bayar balik, atau mana-mana hak. Seterusnya, kalau kita tak dapat juga, kita tak dapat kerana orang tu mati, orang tu kita tak tahu kat mana, kita hendaklah mewar-warkan. Sekarang ni kita ada Facebook, kita ada laman web, kita ada Insta, kita ada Twitter, kita ada akhbar, kita ada macam-macam alat media yang baru, yang itu kita. Kalaulah tak ada, sejumlah daripada duit tersebut kita serahkan kepada Baitul Mal untuk diagih-agihkan mengikut kepada yang lain, menjadi pahala kepada orang yang kita silap dan kita zalimi itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dosa yang sebesar mana yang telah lalu yang kita lakukan, maka kita selesaikan dengan apa yang kami sebutkan tadi. Sejarah menunjukkan orang yang dia tersilap dalam kehidupan, boleh jadi selepas tu dia akan menjadi orang yang seterbaik manusia. Saya teringat satu kisah dinisbahkan kepada seorang ulama Islam yang terkemuka, digelar Abidul Haramain, orang yang kuat ibadah di dua tanah haram. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sezaman dengan Abdullah ibn al-Mubarak, lebih dulu pada Imam Syafi'i kita lah, lebih dulu lagi. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ni asalnya kerja apa tuan-tuan? Ada riwayat menyatakan kerjanya qutta'ut tariq. Dia lebih kurang macam lanung pada pasir, bos lanung. Tapi pelik, ada orang kata dia ni selalu pegang tasbih. Dia kepala lanung, tapi dia baik. Dia antaranya ada orang kata dia semayang, dia lanung pun dia semayang. Jadi orang nak masuk kumpulan dia tu kena semayang juga, temu duka kena semayang juga. Begitulah lebih kurang. Ada beberapa versi yang saya nak ringkaskan, banyak kisah dia. Tapi satu perkara yang saya nak sebutnya, walaupun ada nas ayat Quran surah hadis tu, tapi nak cerita yang akhir sekali. Bila dia bertaubat, dia jadi orang yang kuat ibadah. Dia pergi cari seorang-seorang orang yang dia buat tu, dia sedekah, dia pulang balik, dia minta maaf. Salah seorangnya seorang Yahudi. Jadi bila dia beritahu pada orang dia nak temu Yahudi tu, dia nak pergi, orang Yahudi tu kata apa? Aku akan perkena kepada Muhammadi ini. Aku akan perkena kepada Muhammadi ini, maknanya aku akan perkenakan kepada pengikut ni, pengikut Muhammad ni lah. Dia panggil Muhammadi itu pengikut Muhammad, orang ni. Fudail bin Iyad datang ke dia, tuan,
saya nak minta maaf. Dia kata boleh dengan beberapa syarat lah. Kawan ni pun tanya syaratnya apa. Syarat yang pertama, kalau kamu nak minta maaf dengan aku, nak bertaubat, nak minta maaf atas kesilapan kamu tengok khemah aku sana tu, kamu tengok tanah sini ada, kamu angkat tanah sini letak tepi khemah aku tu. Adalah dia nak buat apa-apa. Jaraknya jauh, mungkin 100 meter ataupun begitulah. Angkat pula tak pakai bulldozer, lori. Tak, manual dengan jubah ni. Letak tanah dalam jubah ni, ataupun letaklah dengan beberapa alat ni, dengan panas yang terik, dengan kesusahan yang banyak ni, ya boleh dah. Boleh sekali angkat, letak, sebab nak cari kemaafan, keampunan. Habis masa malam orang tak buat kerja, dah lah 2-3 kali malam dah. Pagi esok dia datang nak sambung. Siapa dia nak sambung? Fudhi bin Iyad. Dan orang Yahudi pun ada. Tengok-tengok terkejut. Semua tanah-tanah yang nak diangkat tu ada dah di tempat tu. Macam ada ribu pasir semalam bawa tanah tu siapa situ. Allah. Jadi tak ada suruh, selesai lah. Sempat buat sedikit. Orang Yahudi ni pun kata kedua, ada satu lagi syarat. Apa dia? Kau pergi dalam khemah aku tu, kau masuk khemah, bawah tikar tu ada duit satu jumlah, 1000 dinar ke apa ke, kau ambil bawa sini duit tu. Maka Fudhi bin Iyad pun pergi jalan sampai memang tak ada orang lah. Masuk khemah tu, dia pun angkat tikar. Bila dia angkat tikar, dia nampak duit, dia pun ambil semua sekali, dia pun bawa pergi serah kat orang Yahudi. Orang Yahudi ni tu muka pucat dan terkejut. Lalu orang Yahudi ni berkata, ada satu lagi syarat. Fudhi bin Iyad kata apa dia? Kau bentangkan kepadaku untuk mengajar syahadah. Maka Fudhi pun ajar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun ikut. Lalu dia pun masuk Islam. Fudhi bin Iyad ini ditanya oleh Yahudi tu, kamu nak tahu tak kenapa aku masuk Islam? Yang asal dengan rasaan hiqq, dendam, dengki yang tinggi, tapi akhir masuk Islam. Kata Fudhi, saya tak tahu. Aku nak bagi tahu kepada kamu. Pertama sekali, bila kamu datang aku suruh macam tu, aku nak menghina kamu. Dan aku tahu kerja ni memang tak boleh buat dengan masa yang pantas, tapi entah macam mana aku tengok pagi selesai dah kerja kamu. Aku rasa pelik. Kedua, aku bertambah pelik bila aku suruh kamu pergi ambil duit aku di bawah tikar ataupun bawah tempat dalam khemah tu, sebenarnya tak ada duit pun. Aku saja tu, duit tak ada, saja je aku kata. Tapi Allah karamahkan sampai tahap tu lah. Dia kawan ni pun tak tahu kalau tak ada nak pergi buat apa, nak pergi ambil. Sebab itu aku suruh kamu masuk Islam. Aku yakin. Oh begitu. Tuan-tuan, sifat amanah Fudhi bin Iyad ini jelas. Kita tengok bila dah dia tersilap dan seumpamanya. Dan ini cerita macam ini kita baca dalam sejarah banyak berlaku. Macam mana kesilapan-kesilapan yang lalu, akhirnya mereka menjadi awliya Allah, wali-wali Allah yang saleh.
menjadi orang yang banyak bertaubat. Sebab kita ni tuan-tuan, kadang-kadang banyak kali dalam fasa-fasa kehidupan kita yang kita menjadi baik, bahkan lebih baik, tak kala ada satu sentakan dalam hidup. Maknanya kita diuji sikit, akhirnya kita jadi baik. Ini yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari, siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Daripada tanda rahmat Allah kepada seorang hamba, bila mana dia perangai tak molek, maka Allah uji, tarik dia dengan rantai-rantai ujian Tuhan. Saya masuk penjara, saya tengok banduan akhir. Tuan-tuan tahulah banduan akhir ni nak kena ukur gantung. Macam-macam kesalahan yang orang panggil jenayah berat. Tuan-tuan percaya tak? Ada yang duduk dalam penjara daripada agama lain kepada agama Islam. Mari buat dengan saya. Mana keadilan Tuhan? Saya cerita satu persatu. Baru ni pun saya masuk, dia ada lagi, suka dia. Ada di kalangan mereka yang teruk sangat, tapi sekarang kita tengok dahi dia hitam. Dia kuat ibadat pada Tuhan. Walaupun dalam sejarah hitam dia tu, kalau temu kita atas muka bumi ni, dia menampak kita ya, seolah-olah dia betapa samsingnya, tapi telah berubah. Dan ini berlaku tuan-tuan. Oleh kerana itu, jangan putus asa pada kita ni. Banyak cara dan jalan untuk kita bertaubat kepada Allah. Apa yang saya sebut tadi boleh kita lakukan. Soalan seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Zudairi. Saya nak tanya macam ni. Ini kisah keluarga lah. Arwah atuk, dia ada macam kata, jadinya sebelum dia meninggal, dia ada beritahu kepada ibu saya. Sebab ibu ni antara rapat dengan dia. Dia cakap, kalau harta aku ni, aku harapkan kau bagi dekat adik-beradik kau. Itu kan cara cakap dengan mak saya. Kemudian kisah ni hanya tahu macam arwah nenek saya, mak dengan abah dan adik-beradik. Korang dia lain berkumpul. Kemudian bila arwah atau saya meninggal, adik-beradik mak pula macam dia kata okey, diorang beritahu macam sepakat bagi harta tu kepada mak saya sebagai penama. Dan diorang deal setiap 6 bulan nanti bagilah hasil duit tu bagikan sama rata. Macam tu. Kemudian mak saya terfikir pesanan atuk saya tu macam dia kata haramkan kau bagi macam tu. Tapi mak saya bagilah sebab rasa sayang adik-beradik dia teruk. Macam mana Ustaz? Maksudnya mak saya tu salah tu, dia tak ikut kata-kata arwah ayah dia, tapi dia buat sebaliknya. Macam mana? Okey, terima kasih. Terima kasih. Isu yang pertama berkenaan dengan harta yang kita bagi tu. Sebagaimana tuan-tuan cukup maklum, harta seseorang itu dia terbahagi kepada dua. Satu, harta sebelum mati dan harta selepas mati. Kalau harta sebelum mati, bila dia bagi, jadi hak dia lah, boleh dia bagi. Kalau harta selepas mati, maka harta tu tuan-tuan banyak selesaikan, iaitu harta pesaka atau pusaka. Dalam isu seperti yang disebut tadi, seorang abah dia bercakap ataupun nenek bercakap begitu kepada anaknya. Pertama sekali kita kena faham, dia beri itu masa dia hidup atau kalau selepas aku mati harta tu milikmu. Kalau dia kata harta lepas aku mati milikmu, maka harta tersebut berlaku selepas mati. Bila berlaku selepas mati, maka harta itu adalah harta faraid. Tetapi jika sekiranya sudah berubah dan nama masih hidup lagi dan telah disaksikan lagi bahagi dah, maka harta itu adalah harta pemberian, bahkan sebelum daripada mati. Dalam isu seperti ini, saya showkan apa yang ibu sedari buat tadi tu bagi saya adalah baik sangat. Sebab masalah harta ni, inilah yang paling banyak kesilapan-kesilapan
bila mana kita tidak mengikut syariat Allah, kerana kita geram, kerana kita tak puas hati, maka di sana kita akan menyebabkan anak-anak tu yang pertama sekali boleh jadi berpecah, bergaduh sakan. Yang kedua, boleh jadi hak-hak yang sepatutnya dapat tapi tak dapat. Maka di sini kalau kita biarkan dalam keadaan kesilapan dan kesalahan, artinya kita mengulangi perkara yang sama. Maka tindakan sebaliknya, sebab kita kena faham, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak perlu taat kepada makhluk apa yang membawa kepada derhaka kepada Tuhan. Tuhan suruh buat biang, maka kerana dia geram supaya Allah mengampuni mereka, tapi jangan buat macam itu. Seorang yang ke-20 terkaya di Arab Saudi pernah ditabalkan, kaya sungguh. Bila dia kaya banyak sangat, apa dia buat tuan-tuan? Di antara masa ke puncak dia kaya, dia panggil anak-anak dia. Dia panggil anak-anak dia, dia bagi share semua ke anak-anak dia. Mana anak dia 7 keturunan pun tak habis makan, dan dia tinggal satu portion untuk diri. Hak yang dia sendiri pun dia wakafkan kepada yayasan dia. Lalu orang tajukkan seorang bilioner yang memiskinkan diri dia sendiri. Lalu wartawan pun tanya, wartawan tanya dia, wartawan kata, tuan ni orang kaya gini-gini, soalannya kenapa tuan-tuan bahagi dah semua sekali? Dia jawab apa? Saya puas. Kalimah puas ni kita tak dapat. Yang kita dapatnya puas sebab dapat harta. Kita tak dapat puas kerana beri harta. Yang kita dapatnya, kita puas, kita rasa kita mula nak dapat banyak harta, tapi kita tak rasa puas bila mana kita selesaikan harta kita semua. Kedua, kenapa Tuhan bagi masa Tuhan hidup lagi? Dia kata, saya punya kawan-kawan saya ramai, kaya-kaya, milioner, bilioner, kawan-kawan dia. Ada di kalangan kawan saya ni mati mengejut. Bila kawan saya mati mengejut, maka saya terpaksa, saya tengok anak-anak bermahkamah untuk sama menyamar berebut harta. Tempat mereka tu tak ada amanah raya, tuan-tuan. Dia kalau ada amanah raya tu buat mudah sikit. Tengok tuan-tuan, siapa tahap tu. Jadi adik-beradik putus, waris keluarga putus, waris suasana macam ni, tak seronok itu, tak tenang. Dan di sini juga kalau boleh, tuan-tuan ambil kisah-kisah macam ni, galakkan mereka masuk dalam amanah raya supaya bagi betul-betul senang hati. Sebab kita nak hidup biar kaya, mati biar masa tu kita tak ada lagi aset. Bukan jadi muflis, muflis tak nak mati muflis. Tapi maksud saya untuk anak-anak semuanya, kita pun tenang. Nak makan roti canai, roti telur kita dapat. Sekali-sekala nak makan ketang Alaska kita dapat. Okey lah tu. Taklah kita kata nak kaya-kaya. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain. Soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kita menyatakan rasa kesyukuran betul-betul kalau kita terlepas dari satu perkara yang kita musibah, dan kita terlepas ataupun kita hampir-hampir kita musibah dan kita terselamat dari musibah, macam mana kita nak bersyukur, menyatakan kesyukuran cara kaedah yang kita buat. Okey, syukur ni tuan-tuan, dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, syukur ni namanya ucap. Kita berucap, kita makan kenyang, kita kata Alhamdulillah, maka orang ni dianggap sebagai orang syukur kepada Allah.
Alhamdulillah, itu makna syukur pada Tuhan. Ni ucap. Kita dapat nikmat, kita tengok orang kena uji, kita tak kena. Dalam Islam ajar kita baca Alhamdulillahillazi faddalani ala kasirin minan nas walam yabtalani bihaza. Kita tengok ada orang tu sakit kulitnya, sopak teruk, jangan kata teruknya berat kau, jangan buat gitu. Jadi kita apa? Kita diam, hati kita doa, segala puji bagi Allah. Allah kurniakan kelebihan kepadaku banyak daripada kalangan manusia, dan Allah tak uji aku macam ni. Tengok. Yang kedua, syukur yang kita namakan dengan nama syukur hati. Hati kita merasakan syukur kepada Tuhan. Yang ini kita penting. Kita rasa syukur, kita rasa terima kasih pada Tuhan. Sebab itu Nabi ajar kita satu doa. Allahumma inni as'aluka lisanan ratban bizikri. Ya Allah, aku minta kepada kamu supaya kamu beri pada aku lidah yang basah untuk zikir pada kamu. Yang keduanya, wa qalban mafhuman bisyukri. Hati yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi syukur ni syukur hati. Yang ini yang disebut dalam Al-Quran Karim, bila mana Nabi Sulaiman mendapat banyak kelebihan, bahkan dia faham bahasa semut. Semut bercakap, dia sampai di satu lembah namanya lembah semut. Maka dia dengar semut bercakap. Apa semut kata? Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut kata, hei semut-semut sekalian, pakat masuklah dalam lubang-lubang kamu, sarang-sarang tempat tinggal kamu, supaya kamu tak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tak menyedari. Fatabassama dahikan min qawliha. Nabi Sulaiman suka dan ketawa dengan cakap raja semut tersebut, dan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Disebut tentang syukur, minta dengan Tuhan. Yang ketiga, syukur perbuatan. Ini yang cukup baik dan ini cukup tinggi. Bukan lafazan sahaja, bukan ingatan hati dan juga perasaan sahaja, tapi terzahir dengan ingatan, dengan perbuatan. Satu malam Nabi semayang malam. Aisyah cari Nabi, tengok Nabi rajin semayang malam. Nabi Aisyah kata, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambi. Ya Rasulullah, kamu ni kuat semayang malam, Allah ampun dah dosamu yang telah lalu dan akan datang. Wa ma ta'akhir. Apa benda kamu nak susah sangat? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya Nabi syukur, Nabi bangun malam. Kita syukur, kita sedekah. Kita syukur, kita pergi masjid. Kita syukur, kita sembahyang berjemaah. Kita syukur, kita buat baik kepada orang. Kita syukur, kita bertimbang rasa. Jadi konsep syukur itu luas dan bukan hanya satu sahaja, tapi banyak. Bahkan orang yang paling tinggi martabat namanya martabat syakur, bukan syukur. Apa makna syakur? Syakur ni maknanya syukur yang amat-amat sangat. Dan orang ni tak ramai. Sebab itu Allah kata wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah tak kata asyakirin atau wazan isim fa'il, tapi Nabi kata asyakur. Syakur ni maknanya orang yang benar-benar bersyukur. Tak banyak. Itulah bezanya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Datuk Sri. Saya ada satu soalan. Kalau kita membuat pada seseorang, kita minta maaf dengan tuan wakil diri kan, kalau orang tu dah meninggal, macam mana cara kita minta maaf dia? Ya, yang pertama,
kita puji dia. Kita ganti, kita puji dia. Yang kedua, kita istighfar, minta maaf kepada Allah bagi pihak kita dan pihaknya. Apa kita kata? Allahumma ghfirli walah. Ya Allah, ampunlah dosaku dan ampunlah dosanya. Allahumma ghfirli walah. Dan mungkin kalau ada lebihan sedikit duit, kadang-kadang kita sedekah bagi pihaknya. Maka di situ cara kita nak minta maaf kepada orang ni. Dan kadang-kadang tu tuan-tuan, kita duk kata korang, kita nak minta maaf balik. Kita ulang balik, dia tak pasal-pasal penampar atas muka kita, lagi marah pula, maki hamu. Lepas tu kita nak jadi baik, dia tak baik. Jadi perkara macam ni kalau boleh kita elakkanlah, dan kita jangan mudah-mudah sangat ni. Sebab itu Nabi bersabda, man yabmali ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi adman lahul jannah. Siapa yang dapat menjaga, memberi jaminan untuk jaga kepadaku antara dua rahangnya dan dua pahanya. Dua rahangnya maknanya dia jaga lidah dia, dua pahanya maknanya dia jaga kemaluan dia. Aku jamin dia dapat masuk syurga. Tengok besarnya, sukarnya nak jaga dua perkara ni. Sebab itu sebaik-baiknya apabila kita tersilap, kita bacalah doa sebagaimana yang Allah ajar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka. Bayangkan satu hari Saidina Umar ibn Al-Khattab, dia lalu kot lereng bukit. Siapa pergi negeri Arab dia tahu, macam Jordan ke ataupun Iraq ke apa ke, di lereng bukit. Dia tengok di sana banyak kambing-kambing ternakan, dan dia tengok ada seorang anak muda sedang jaga kambing, mengembala kambing. Sayyidina Umar pergi dengan pakaian macam dia ni, orang tak tahu dia Sayyidina Umar pun, khalifah. Sayyidina Umar menyapa anak muda ni, wahai anak muda, ni kambing siapa? Kawan ni kata, ini kambing tuang saya. Dia ni hamba lah, hamba. Ini kambing tuang saya. Sayyidina Umar ajar dia, Sayyidina Umar uji dia. Anak, boleh tak kamu jual aku seekor kambing? Dia kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Ini bukan kambing saya, ini kambing tuan saya. Kata Sayyidina Umar, tuan kamu tak tahu, tuan kamu tak nampak. Kalau dia tanya, katakanlah dia telah dibaham oleh serigala. Orang ni marah. Budak ni kata, pakcik, kalau tuan saya tak nampak, Tuhan tuan saya nampak. Amanah. Tu sekadar pengembala, dia tak ada ambil SPM pun, tak tahu, tak ambil SPM. Dia tak masuk universiti pun, tapi dia ada iman. Tak ambil. Sayyidina Umar kata, terus terdiam. Sayyidina Umar duduk tepi tu. Petang tuang dia mari, Sayyidina Umar kata, aku tak nak beli kambing, aku nak beli budak ni. Beli budak. Lalu kata Sayyidina Umar, dengan sebab jujurnya kamu, takutnya kamu kepada Allah, imannya kamu, mau beramanah, aku merdekakan kamu. Tengok amanah. Amanah ni tuan-tuan, dia antara benda yang mula-mula ataupun antara yang kata orang akan diangkat oleh Allah kelak. Akhir zaman, awal zaman, ramai orang amanah nak cari khianat seorang pun payah. Akhir zaman nak cari orang yang amanah seorang pun payah, semua pakat khianat. Jadi banyak wasangka sangsi antara satu sama lain. Siapa orang yang beramanah? Tak ada orang beramanah.
Ini pun bala, tuan-tuan. Sebab itu kita kata bahawa masalah amanah ni masalah yang ada mengait dengan iman. Nak betul orang mesti dengan iman. Dengan iman ni saja dia kena ada praktis, dia kena ada tunjuk, dia kena tengok macam mana iman. Sebab itu nombor satu sekali faham apa makna harta. Harta bukan matlamat, harta adalah alam. Bila meletakkan harta matlamat, itu jadi huru-hara. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, mengkasih harta siapa tak kira apa. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, berebut kepada harta yang amat melampau. Akhirnya dia menjadi hamba kepada harta. Kejar tak dapat. Tengok apa makna. Cerita 3 orang berjalan, bertemu dengan harta yang banyak. Maka 3 orang ni pakat, siapa dia nak dapat harta, kita bagi samalah, kita bagi 3. Maka datang tamu lagi. Dalam hal tu ada 2 tua, 1 muda. Orang tu, 3 orang ni. Maka kata hak tua 2 orang ni, wahai orang muda, kau ambil lah duit ni sikit, kau pergi beli barang, makanan, kita pun lapar juga, makan minum, supaya kita sudah makan minum baru kita bagi harta. Jadi hak muda pun pergi beli. Hak tua ni duk bincang, kalau hak muda balik kita bunuh hak muda, senang, dapat 2, bagi 2 banyak lagi. Ni sikit dah, ni banyak lagi. Hak muda tu pergi seorang mikir pula. Hak muda kata, kalau bagi 3 banyak, kalau aku seorang banyak lagi. Dia beli makanan, 2 makanan dia letak kacung, 1 makanan dia makan. Dia pun bawa balik. Siapa saja dia situ, hak tua ni pakat dah pergi pukul dia ataupun bunuh dia, mati dia. Maka sukalah hak tua 2 orang ni. Kita kaya. Akhirnya sebelum kita bagi, kita makan dulu. Lepas makan mati habis, tinggal kita. Apa benda tuan-tuan nak? Jadi sebab itulah bila kita faham konsep amanah dengan iman ni memang luar biasa. Luar biasa. Kita nak latih apa pun dengan iman. Sayyidina Umar latih sahabat-sahabat dia dengan iman. Paling baik sekali pemimpin tu kena beriman, ibu bapa tu kena beriman, orang nombor 1 tu kena beriman, majikan tu kena beriman, bos tu kena beriman. Hebat. Kena amanah. Dia akan turun ke bawah. Satu hari Sayyidina Umar dapat laba harta yang banyak, ghanimah daripada negeri Parsi. Tuan-tuan tahulah Parsi ni bukan Malaysia. Parsi ni adalah sebuah khilafah, sebuah empire 1000 tahun, mewakili banyak negeri, negara. Maknanya besar, empire Parsi. Jadi harta tu banyak, sampai bawa berpuluh-puluh kereta kuda. Bawa. Nak bawa tu dia pakai audit. Mas mata ada berapa, mas gini ada berapa, gelang ada berapa, cicing, hak ada mata, hak tak ada mata, semua senarai. Sampai di Madinah yang jarak 1000 batu tu, sampai di Madinah Sayyidina Umar suruh kira. Bila kira, wallahi, 1 cicing belah rotang pun tak hilang. Dulu dia tak pakai macam sekarang, bawa duit tu ada security force tu, waktu ada bodyguard pula. Ni tak ada. 1 cicing belah rotang pun tak hilang. Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar kata, Allah, tepuk dahi. Kenapalah rakyat aku amanah sangat? La ilaha illallah. Sayyidina Umar bila bercakap dengan kawan-kawan, dengan sahabat dia, pelik, tepuk. Pelik, aku heran lah, kenapa lah amanah sangat? Dengan orang panggil
mereka yang kerja dispatch pun amanah, tukang bawa unta pun amanah, bawa kereta kuda pun amanah, tukang iring pun amanah. Tak ambil cekok seorang, ambil cekok seorang pun tak kisah dah. Pakai amanah habis. Bila dengar macam itu, banyak kali Sayyidina Ali ajar kepada Sayyidina Umar, bagi tahu, ya Amiral Mukminin, aku nak rakyat sebab ni, laqad affafta fa'affatir ra'iyah. Kamu ni sifat amanah, maka rakyat kamu turun sifat amanah tu. Itu hebatnya tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Pertama sekali saya war-warkanlah, kalau tuan-tuan nak tanya soalan, tuan-tuan boleh email dalam laman web kita www.muftiwp.gov.my. Laman web kita 4 tahun lepas 25,000 orang pengunjung. Sekarang selepas 4 tahun lebih sikit mencecah 10 juta pengunjung. Begitu juga kita punya Facebook kita ada, Instagram kita ada, dan kita jawab hampir 3-4 soalan sehari. Tuan-tuan boleh tengok dalam apa-apa isu hari ni kita akan jawab dalam masalah isu Bitcoin yang sudah lama dah baru nak jawab. Dan bersama kami pun buku banyak. Syekh Wahbah Zuhaili, penulis yang cukup hebat, yang mati dalam 3 tahun lepas. Tuan-tuan tahu macam mana tulisan dia, antara yang terbanyak di dunia sekarang tulisan dia. Yusuf Qaradawi, siapa dia tak kenal Yusuf Qaradawi, saya tolong bela untuk dia bila dia dituduh teroris. Begitu juga Ma'rifah Rasulullah, ni bulan Ramadan, bulan Maulid dah ni. Begitu juga Wal Asr Demi Masa, yang ini tuan-tuan kena beli tuan-tuan. Sebab buku ni saya sendiri bagi kepada Tuan Mahathir, saya bagi tahu tentang jilid bab yang ke-8 saya sebut tentang Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi dia baca pun dia suka, dia tengok apabila saya sebut tentang displaynya dia bab masa. Dia memang jaga masa tuan-tuan, jarang main lambat-lambat, laju semua. Inilah orangnya. Dan bila dia baca, dia tengok dia senyum saja. Dan banyak saya sebut bab masa ni ke arah kepribadian yang unggul, masalah tentang amanah, tentang apa kita sebut kerja-kerja yang hebat. Inspirasi hadis juga ada berkenaan dengan isu-isu yang baik yang disebut oleh Togu yang hebat Ai Al-Qarni. Buku kita Matlaq Badrain, yang ini sesuai untuk baca fiqh yang orang faham, termasuk juga Al-Kafi hadis yang saya sebut tadi, hadis 40. Buku ni saya nak tulis, saya ambil masa 20 tahun 20 tahun baru siap. Sebab saya tulis sehari, saya berehat 19 tahun tulis pula, akhirnya siap. Dan dia jadi best seller. Boleh buat baca lah, baik semua sekali. Yang penting tuan-tuan, budayakan ilmu, budayakan kerja yang baik, cepat, pantas, amanah, dan akhirnya insya-Allah kesannya kita akan dapati. Dan saya ucap syabaslah amanah bertapak, amanah raya bertapak dengan cukup hebat dan menjadi salah satu daripada kebanggaan kita. Mudah-mudahan syarikat ini akan terus berkembang dan maju, dapat menyelesaikan masalah ummah, khususnya masalah harta yang mana berlega dalam kehidupan kita. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna tak sesuai dan kasar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.